أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين رب العالمين. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita masih lagi bersama dalam majlis ilmu ini walaupun secara maya dan online. Mudah-mudahan Allah taala memberkati kita kerana kita tetap di mana sahaja kita berada, sambil kita buat kerja, sambil kita minum di rumah, dan di mana-mana sahaja kesempatan yang ada, kita mengambil peluang untuk menuntut ilmu yang mana telah diberikan kepada kita banyak semangat motivasi daripada hadis-hadis Nabi SAW tentang kelebihan orang yang mengaji agama ini. Antaranya yang terkenal, hadis yang biasa kita dengar, baginda alaihi salatu wassalam menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, yang dimaksudkan ilmu ni ilmu agama, lalu Allah Ta'ala akan mudahkan pula lorong dia berjalan nak sampai ke syurga. Jadi di kesempatan ini mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pertama niat kita ikhlas nak menuntut ilmu lillahi ta'ala. Yang kedua, supaya apa yang kita dah terlupa kita ingat semula. Apa yang tak kita pernah tahu selama ni, hari ni kita tahu. Apa yang telah kita lupa, hari ni kita dapat kembali beringat. Dan kesemua perkara ini dia akan mari kerana kita nak kepada ilmu. Jadi di kesempatan kita pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah kita akan sebut tentang amalan-amalan yang dapat menghindarkan diri kita ini daripada gangguan syaitan. Yang mana sesungguhnya dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita ni mesti teruji. Teruji ni ada berapa segi ujian. Antara ujian ini Allah Ta'ala jadikan dalam banyak-banyak ujian, kehidupan dan kematian itu sendiri ujian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri bil khairi wasyarri fitnah. Dan kami berikan ujian kepada kamu dengan perkara baik, perkara buruk sebagai ujian dalam hidup. Dan dalam kehidupan ini, bila Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup ni bukan hidup macam tu saja. Tak diuji, tak dicuba, tak ada test. Tak ada rasa payah, tak ada rasa nak kena tempuh, nak kena bersungguh. Semua tu kena ada. Sebab inilah realiti kehidupan. Nak berasa selamat, tak ada ujian langsung. Tak berasa susah, tak berasa payah, letih, sakit, terseksa. Semua tu nanti pada hari akhirat, jika Allah Ta'ala dengan rahmatnya dan juga dengan asbab amalan kita, Allah masukkan kita dalam syurga, legalah kita, selesailah kita daripada semua perkara-perkara yang kita sebut sebagai ujian berat ni. Termasuklah dalam berbagai jenis ujian ini, Allah Ta'ala berikan kita ujian adanya syaitan yang menyebabkan kita ni boleh tergelincir daripada kekal selamat berada di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus. Maka syaitan ini banyak helah. Syaitan ini banyak cara dia nak uji, dia nak ganggu, dia nak kacau setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Maka di kalangan hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang thabat, yang tahu bagaimana nak selamatkan diri daripada gangguan syaitan, syaitan takkan berjaya untuk ganggu daripada segenap segi ceruk mana pun. Syaitan tu usaha untuk ganggu kita, kita akan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
antara amalan yang menyebabkan selamat kita daripada gangguan syaitan, tak lain tak bukan, iaitulah dengan banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis baginda alaihi salatu wassalam menyebut perumpamaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati, bezanya ialah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih lagi berada di sebelah pagi. Belah pagi ni antara sunnah yang digalakkan kepada kita untuk baca zikir pagi. Zikir ada dua bahagian, zikir pagi, zikir petang. Jadi semenjak daripada lepas pada solat subuh tadi, beruntunglah, berbahagialah, lapanglah jiwa, rasa tenanglah seorang hamba yang beramal dengan zikir pagi. Ataupun sebahagian masyarakat menyebut zikir pagi ini ma'thurat, yang mana dalam himpunan zikir pagi ini, inilah tandanya kita turut sunnah Nabi SAW, nak membezakan kita ni dengan orang yang dah meninggal dunia. Orang yang dah meninggal ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, lidah kita ni kalau dah meninggal dunia, keras habis dah. Rayulah dekat telinga ni macam mana pun, takkan sepatah pun boleh keluar dah perkataan. Sebab itu Nabi SAW tunjuk, bagi tahu pada kita beza orang hidup dengan orang mati. Salah satunya berzikir pada Allah Ta'ala. Jadi itu salah satu perisai bagi kita orang beriman, dapat jadikan sebagai benteng daripada gangguan syaitan. Dan yang kedua, tentulah antara amalan yang lain, semestinya apabila kita ni beriman pada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Kerana dalam suratul Nahli, siapa yang ada mushaf ataupun Quran terjemahan ataupun apps Quran, boleh lihat surah An-Nahli, surah An-Nahlu, ayat yang ke-99 sehingga ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaan ke atas orang-orang yang beriman dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sifat yang mana syaitan tak boleh cuba nak kontrol, nak kuasai. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhi hum bihi musyrikun. Tetapi ada keadaan lain pula, syaitan boleh dominasi dia, boleh kontrol dia. Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanyalah ke atas orang yang mengambil syaitan jadi pemimpin, dan kepada mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang beriman, selagi mana kita yakin beriman bersungguh pada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, syaitan susah nak dominasi kita, nak kontrol kita. Kemudian antara amalan lain yang menyebabkan seseorang itu selamat, terhindar daripada gangguan syaitan, antaranya pesan Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, iaitulah tentang satu orang yang bila dia dah tidur, dia nak bangkit ni, syaitan ikat dia dengan 3 ikatan. Hadis ni selalu kita dengar. Aqida syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan dia buat 3 ikatan di bahagian tengkuk leher bahagian belakang. Idza huwa nama thalatha uqadin. Ketika mana dia tidur, dia buat 3 ikatan. Macam mana gaya dia ikat tu kita tak nampak. Cuma hadis-hadis yang beritahu perkara gaib ini cukup untuk kita imani bagaimana cara nak hindarkan diri kita ni daripada gangguan syaitan. Tak perlulah kita nak pergi susah-susah cari dia ikat guna tali rafia ke, dia ikat guna getah ke, dia ikat guna itu guna ini. Tak perlu. Yang itu perkara sampingan. Yang kita nak kena tahu ialah kebiasaannya bila seorang hamba nak tidur ni, 3 ikatan dia dah ikat di atas belakang kita.
yadribu kulla uqdatin, yang mana setiap ikatan tu mesti syaitan akan sebut, alaika laylun tawilun farqud. Yang pertama dia kata malam ni panjang lagi, teruslah tidur. Kemudian bila kita layan, kita pun duk syok tidur. Lama kata, walaupun bahang panas tu dah rasa dah, kita duk ingat pukul 3 pagi lagi, wah pukul 11 pagi dah, syaitan tiup, malam panjang lagi, teruskan tidur. Fa in istayqadha fa dzakara Allah in halat uqdah. Bagi orang yang beriman, bila dia bangkit, dia sedar, dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir pada Allah Taala. Sama ada zikir bangun pada tidur, ataupun dia sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ataupun la haula wala quwata illa billah, ataupun apa sahaja zikir, janji dia sebut nama Allah Ta'ala, in halat uqdah, terbuka, terlerai satu ikatan. Fa in tawadda'a in halat uqdah, dia dah bangkit tu sebut nama Allah, sama ada doa bangkit pada tidur, kemudian dia terus ambil wuduk, terbuka satu lagi ikatan. Fa in salla, apabila dia solat, dia bangkit tidur, dia ambil wuduk, dia solat pula, in halat uqdatun, terbuka satu lagi ikatan. Fa asbaha nashitan tayyiban nafsi, maka apa kata Nabi SAW? Maka dia mulakan pagi itu dengan penuh semangat, rajin, tayyibun nafs, bersemangat dan gembira. Ini kelebihan orang beriman. Motivasi yang seorang beriman dapat pada setiap pagi dia, bukan dia kena buka radio, dengar lagu dulu. Sebahagian kita, dia kata dia nak cari semangat, tengah nak mandi, tengah nak bancuh kopi, tengah nak buat itu, tengah nak buat ini, dia kata dia mesti mau dengar lagu dulu. Tak lagu 90-an, tak lagu rock kapak, lagu yang terkini, rap sana, rap sini tu, yang famous dekat TikTok, dekat situ, dekat sini tu. Dia kata kalau tak dengar lagu pagi-pagi ni, dia rasa macam tak sempurna. Dia nak dapatkan semangat, motivasi dia pada belah pagi. Islam dah beritahu dah pada kita, nak dapat fa asbaha nashitan tayyiban nafsi, nak dapat semangat, ada sikap rajin, bersemangat, ceria pada belah pagi ni, ingat, bila bangkit tidur, sebut nama Allah Ta'ala, ambil wuduk, solat. Siapa yang lakukan 3 amalan ini, bila dia bangkit daripada tidur, Allah Ta'ala akan berikan semangat pada dia, kerajinan, gembira pada diri dia setiap pagi. Ini motivasi bagi orang Islam. Tak perlu pagi-pagi mesti nak kena radio dulu, nak kena TV dulu, nak kena lagu dulu, nak kena itu dulu, nak kena ini dulu. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau orang beriman tu tak buat begini, nak selamatkan daripada 3 ikatan ini, maka kata Nabi SAW, wa illa asbaha khabithan nafsi, jadilah dia pada pagi itu tak ceria, tak ada semangat, kaslan, dan jadi seorang yang malas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini mudah-mudahan menyebabkan kita ingat pagi besok, lusa, setiap pagi kita pesan pada anak-anak kita, keluarga kita ingatkan pada diri kita, biar setiap pagi kita terlerai 3 ikatan syaitan ini. Biar hari kita dimulakan dengan semangat nak hindarkan diri daripada gangguan syaitan. Kemudian antara amalan lain yang menyebabkan kita ni terhindar daripada gangguan syaitan, tentulah apabila kita tidur, terutamanya belah malam, jangan sampai ibaratnya disebut oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, jangan sampai tak bangkit subuh. Itu tandanya syaitan dah kencing kat telinga kita. Walaupun kita tak rasa basah, tidur-tidur, tiba-tiba
rasa macam banjir. Tak, dia tak rasa macam tu. Dia bukan zaman kita duduk asrama, duduk rumah lama sangat tak bangkit, pak kita dah kejut, dia simbah kita satu baldi. Dia bukan rasa basah macam tu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang panjang, potongannya ialah apabila satu orang tidur sampai tak bangkit subuh, kata baginda alaihi salatu wassalam, dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunai. Itulah satu orang yang syaitan dah kencing kat dua telinga dia. Jadi nak selamat kita daripada gangguan syaitan ni, kod-kod mana pun kita tidur lewat ke, kita tidur awal ke, kita set alarm dekat telefon kita ke, kita kunci jam ke, buatlah apa saja pun, kalau kita tak bangkit subuh, itu tandanya syaitan ni dah kencing kat telinga kita. Jangan sampai kena macam tu. Bila kena tu maknanya syaitan dah mula boleh ganggu kita. Mula subuh pagi lagi syaitan dah boleh ganggu kita. Maka fama baluna, bagaimanalah kita ni, keadaan kita ni tengah hari nanti, petang nanti, belah senja, belah malam. Itulah menyebabkan kita ni liat untuk buat amal soleh, nak berzikir, nak jaga solat fardu yang lain tu, dia berterusan liat, susah sebab daripada awal lagi dah diganggu oleh syaitan. Ikhwatal iman, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara amalan lain yang menyebabkan selamat kita daripada gangguan syaitan, iaitulah perkara yang basic, simple. Bila kita nak masuk dalam toilet, jangan lupa untuk berzikir, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Doa yang diajar oleh baginda alaihi salatu wassalam dan riwayat al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain ashabus sunan, iaitulah baginda alaihi salatu wassalam apabila masuk ke kawasan untuk selesaikan hajat, baginda akan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan jantan dan syaitan yang betina. Hanya saja di kalangan ilmuwan, para ulama hadis, mereka rungkaikan ataupun mereka detailkan apa makna khubuthi dan khaba'ith itu. Antara yang disebut oleh mereka ialah, pertama, kata Al-Khattabi. Kata Al-Khattabi, perkataan yang lebih tepat bukan khubthi, yang lebih tepat khubuthi. Kerana yang dimaksudkan dengan khubuthi ialah jamak daripada perkataan khabith, iaitulah jantan. Khaba'ith iaitulah jamak daripada perkataan khabithah, betina. Syaitan jantan dan syaitan betina. Itu maksud khubuthi dan khaba'ith. Kadang-kala ada juga kita baca doa ini, kita sebut bukan khubuthi, kita sebut khubthi. Jangan sebut khubzi. Kalau khubzi bizaih, zaih hujung dia, dah jadi roti dah. Kita bukan nak masuk toilet pergi minta berlindung daripada roti. Kita nak minta berlindung jangan sampai diganggu oleh syaitan jantan dan syaitan betina. Itu sebagai maklumat kita dari sudut bahasa Arab. Khubthi, kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badar hafizahullahu ta'ala, dia menghuraikan maksud khubthi ni iaitulah sesuatu yang hina. Jadi kalau satu orang kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith ataupun minal khubuthi wal khaba'ith, sama saja maknanya. Iaitulah kita minta berlindung pada Allah daripada sesuatu yang hina ataupun kita minta berlindung daripada syaitan jantan dan betina. Janji kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang lain, baginda alaihi salatu wassalam pesan antara adab kita bila berada di rumah. Bila kita nak tukar pakaian kita, walaupun dah bertutup rumah kita, tak ada siapa yang nampak. Walaupun pintu bilik kita dah bertutup, tingkap semua dah berkunci dan sebagainya, tak ada siapa yang nampak, syaitan masih lagi duk perhatikan kita.
Jadi di antara amalan yang diajar oleh baginda alaihi salatu wassalam, siapa pun kita, laki ke perempuan ke baik, bila kita nak tanggalkan pakaian, nak tukar dan sebagainya, kita sebut bismillah. Apabila satu orang tu baca bismillah sahaja cukup, terhindarlah daripada aurat kita ni dilihat oleh syaitan. Sebab itu di kalangan masyarakat ni petua ni macam-macam. Tak nak bagi syaitan boleh nampak kita. Dia buatlah itu, dia buat pendinding itu, katanya ni sebagai pendinding. Maka tak ada lah ikhtiar yang terbaik boleh dilakukan oleh seorang hamba Allah Ta'ala, melainkan dia buat macam yang diajar oleh Nabi SAW. Itu bezanya kita orang yang mengaji, orang yang belajar, dengan orang yang tak belajar. Ataupun dia belajar sikit-sikit, ambil sana, ambil sini, yang tak ketahuan punca daripada mana. Kita ambil bila orang yang belajar, menuntut ilmu ni, ambil bila dah namanya belajar, sumber agama biarlah daripada wahyu. Maka cukup sekadar bila orang tu nak tukar pakaian dia, kita ajar anak kita daripada kecil, bila nak buka baju saja, ingat bismillah dulu mula-mula. Bila kita sebut tu kelebihan dia apa, syaitan tak nampak dah kita. Terhijab mata syaitan. Jadi tak perlulah apa-apa petua pelik-pelik. Nak kena buat begitu, nak kena buat begini, supaya syaitan tu tak nampak. Begitu juga antara amalan yang menyebabkan syaitan ni lari daripada kita, antaranya ialah hadis yang terkenal yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apabila kita ni dengar azan, syaitan cukup sensitif, tak boleh dengar azan. Dia akan lari sampai terkentut-kentut. Sengaja dia kentut dengan kuat supaya kentut tu boleh lawan, tak boleh dengar azan. Itu disebut oleh Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza nudiya bil adhan adbara asy-syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adhan." Apabila dikumandangkan azan, syaitan ni bersungguh lari, lahu duratun. Durat ni istilah kentut yang kuat berbunyi dia. Hatta la yasma'al adhan, dia kentut tu sampai tak dengar azan. Fa idza qudiya al adhan aqbala, bila dah habis azan, syaitan mari balik. Fa idza thuwiba biha, bila iqamah didirikan, Tok Bilal dah selesai bang, tunggu lama sikit, dia qamat. Ataupun bila kita qamat, ketika itu lari sekali lagi syaitan. Tapi bila dah selesai iqamah ni, mari balik syaitan, dia duduk dekat kita, yakhturu bainal mar'i wa nafsi. Dia duduk berlega-lega, berada di tengah-tengah kita ini, sambil dia sebut ketika nak solat ni, kita tengah solat, nak solat ataupun sedang solat, udhkur kada, udhkur kada. Cuba kau ingat benda ni, cuba kau ingat benda tu. Ni kerjaan syaitan. Sebab tu kita jumpa kunci kita yang hilang time sembahyang. Sebab tu kita tahu tengah hari ni mari idea nak masak apa bila kita tengah sembahyang. Sebab memang kerjaan syaitan udhkur kada, udhkur kada. Tak boleh lari daripada perkara itu. Memang syaitan duk ganggu kita. Lima lam yakun yadhkuru hatta yadhalla ar-rajulu idh yadri kam salla. Dan gangguannya itu sampailah satu orang tu dia dah tak ingat apa yang telah dia buat dalam solat. Aku ni dah habis belum baca Fatihah? Aku ni dah rukuk ke belum? Aku baca 2 kali ke 3 kali tadi? Sampai ke situ syaitan boleh ganggu. Tetapi jangan risau, Nabi SAW beri jalan keluar. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla, apabila satu orang dah tak ingat berapa rakaat dah dia solat, maka falyasjud sajdatain wa huwa jalisun, maka dia sujudlah 2 kali sujud dalam keadaan dia duduk, yakni nanti hujung tu dia sujud sahwi. Maka jangan bimbang bagi orang yang dah sampai terlupa, duk berangan disebabkan diganggu oleh syaitan. Tidak mengapa, ada jalan keluarnya. Apa yang kita lupa tu kita yakin kita ingat yang mana. Jika kurang kita tambah. Itu sahaja. Tak perlu nak batalkan solat
kerana dan tak perlu layan was-was syaitan. Yang ini kita kena ingat. Kadang-kadang kita solat sunat sendirian dekat rumah, ataupun kita solat fardu sendirian di rumah. Kalau kita solat bersama dengan imam, kadang-kadang kita ni duk berangan panjang, tapi bila imam dah rukuk, kita tetaplah rukuk juga, sebab kita nampak depan kita dah rukuk. Walaupun aku dah Fatihah ke belum, kita selamat lagi kot tu, sebab kita ikut imam. Tapi kadang-kadang kita solat di rumah, solat sendiri di mana-mana, solat fardu baik, solat sunat baik, kadang-kadang mari aku ni rukuk sekali ke dua kali, aku ni dah sujud berapa kali dah. Maka jalan keluar dia, jangan layan gangguan syaitan. Was-was ni buang jauh-jauh. Sujud sahwi pada akhir solat. Taib. Antara yang lain yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita nak selamatkan diri kita daripada gangguan syaitan, iaitulah seperti mana yang diajar dalam hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, baginda alaihi salatu wasallam, annahu kana, baginda selalu bila berdoa berzikir, ya ta'awwadz minasyaitan min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Nabi akan minta berlindung pada Allah Ta'ala daripada sifat syaitan, iaitulah daripada kesombongan dia, daripada kejahatan dia, daripada gangguan dia. Iaitulah kita baca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, iaitulah daripada syaitan yang terkutuk, daripada kegilaan syaitan, kesombongan syaitan dan nyanyian syaitan yang tercela. Itu kita sebut, ataupun kita sebut sahaja a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian antara sunnah yang lain bila kita amal menyebabkan syaitan ni jauh daripada kita, iaitulah bila kita nak mengaji Quran. Kita ingat apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran. Kita lihat Suratul Nahl ayat yang ke-98. Apa yang Allah pesan pada kita? Allah pesan kepada kita, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, apabila kamu membaca Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, maka mintalah berlindung kepada Allah Ta'ala daripada syaitan yang terkutuk. Sunnah bila kita nak mengaji Quran, jangan lupa baca isti'adzah. Isti'adzah ni maknanya kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita tengah mengaji ni, tiba-tiba orang telefon. Angkat kita telefon tu. Tiba-tiba orang panggil kita. Tiba-tiba orang bersembang dengan kita. Kita nak pergi ke dapur buat itu buat ini. Kita nak sambung semula, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi itulah yang diajar oleh, dipesan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Suratul Nahl ayat ke-98. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, juga melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang nak membaca Al-Quran, hendaklah minta berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini merupakan sunnah, sesuatu yang dituntut dan dia bukannya wajib. Yang kita kena ingat, walaupun dia sunat, kita jangan biasakan diri kita, tak apalah sunat, tak apa kalau tak buat. Kita kena betulkan perkataan tu. Ya sunat, rugi kalau kita tak buat. Yang itu kita kena ajar diri kita supaya bersemangat kita nak lakukan semua amal soleh semampu kita. Kita kena ubah term. Biasanya kita dengar makruh, tak apa, tak haram. Makruh ni sesuatu yang tak disukai, sesuatu yang dibenci. Macam kita lah, anak kita buat benda tu kita benci, benda tu tak haram tapi kita tak suka dia buat.
Contohnya dia melangkah lauk tu, dia langkah. Mana ada dalil kata haram langkah lauk? Mana ada dalil lalu depan orang yang lebih dewasa, pergi lalu macam tu saja, tak tunduk? Tak ada dalil. Tapi kita tak suka benda tu. Jadi kita tak nak mata kita ni tak selesa bila anak kita duk buat. Samalah juga dalam bab agama ni. Bila dalam disebut oleh para fuqaha dalam kitab fiqh satu perkara, bila dah dikata makruh, kita tak boleh kata tak apalah benda tu tak haram. Makruh ni benda yang dibenci, jangan dibuat, sebaiknya ditinggalkan. Melainkan dah terpaksa sekali-sekala, tak jadikan kebiasaan. Begitu juga sunat. Sunnah ataupun sunat ni berpahala bila kita buat. Kita jangan biasakan diri kita, tak apalah sunat bukannya wajib. Sebenarnya sunat ni rugi kalau kita tak buat. Jadi kita kena ajar diri kita ni tukar perkataan yang dah biasa kita ataupun kefahaman yang biasa kita diajar sebelum-sebelum ni, kita ubah. Yang mana dalam syariat ni sesuatu yang sunat ni rugi kalau kita tak buat, makruh sesuatu yang sangat tak disukai bila kita buat. Jadi jangan lupa untuk baca isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bila kita nak mula mengaji Al-Quran. Kemudian apa lagi amalan yang menyebabkan terhindar kita daripada gangguan syaitan? Antaranya iaitulah ketika apabila kita sedang solat, tengah duk solat, Allahu Akbar, rakaat pertama, rakaat kedua. Disebut dalam riwayat, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Uthman ibn Abil As, dia pernah berjumpa dengan baginda alaihi salatu wassalam. Dia mengadu, kata dia, ya Rasulullah, bila aku solat ini syaitan duk ganggu sembahyang aku, duk ganggu bacaan aku, macam mana nak buat? Maka baginda alaihi salatu wassalam pesan kepada Uthman ibn Abil As, kata dia, dzaka syaitan yuqalu lahu khandaq ataupun khinzib. Itulah syaitan, nama dia khinzib ataupun khanzaq. Syaitan hak duk kacau kita dalam sembahyang ni, nama dia khinzib. Inilah dia nama syaitan tu. Tapi Nabi pesan, fa idza ahsastahu fata'awwadh billahi min. Bila engkau duk rasa macam tengah duk baca ni tak boleh nak perhabis, solat ni asyik lupa, maka minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Watfil ala yasarika thalatha. Dan engkau ludahlah di sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Begini. Bukan kita sembuh air liur kita. Ludah angin kita panggil. Iaitulah bila kita rasa terganggu. Kata Uthman Abil As, fafa'altu dhalik, aku buat begitu bila aku tengah solat rasa diganggu oleh syaitan, aku ludah a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Dia buat begitu. Bila dia buat begitu, fa'adhhabahu Allahu anni, maka syaitan pun hilang, lari jauh daripada aku tengah duk solat ini. Maka itu antara sunnah yang kita boleh buat bila kita dah terganggu solat. Sebahagian orang dia sampai dia dah tak tahu nak buat apa, dia pergi batalkan solat dia. Tak perlu sampai ke peringkat batalkan solat. Cukup dia isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia buat begitu, selamatlah dia daripada gangguan syaitan, insya-Allah. Kemudian sikit lagi ada beberapa perkara lagi yang menyebabkan kita selamat daripada gangguan syaitan, terhindar daripada gangguan syaitan, iaitulah antara yang dipesan oleh baginda alaihi salatu wassalam, kita jangan tinggal zikir pagi dan petang. Antaranya diajar oleh baginda alaihi salatu wassalam daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu an, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'in, tidak adalah di kalangan hamba Allah
yang menyebut setiap pagi dia dan setiap petang dia. Setiap hari dia baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Thalatha marrat. Baca ni 3 kali. Setiap belah pagi, setiap belah petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Siapa yang sebut begitu, illa lam yadurruhu syai', tidak akan ada apa pun yang boleh membahayakan dia, boleh memudaratkan dia. Iaitulah dia doa dengan nama Allah, Bismillahilladzi, dengan menyebut namanya, la yadurru ma'asmihi, tidak ada satu pun yang boleh memberi mudarat, bahaya, apapun di langit dan di bumi. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah dialah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi bila kita amal ni, Allah Ta'ala jaga kita setiap pagi, setiap petang. Perkara ni setiap hari dengan izin Allah. Yakin kita bila baca zikir ni, Allah Ta'ala akan lindung kita. Dia bila melibatkan keyakinan ni, ada benda yang kita buat, benda tu salah, tapi kita yakin dengan izin Allah, kita panggil apa, jadi benda tu. Ada benda yang kita amal, benda tu, amalan tu Allah ajar, Nabi SAW ajar, tapi tak mari yakin, tak jadi benda tu. Jadi orang kata, saya buat benda ni, walaupun awak kata tadi salah benda ni, tapi saya buat jadi. Jadi mari soalan pada kita, kenapa satu amalan, walaupun amalan tu sabit, amalan tu dalam nas, tapi satu orang tu baca, satu orang tu amal, tak jadi apa pada diri dia, tapi bila dia amal satu benda lain yang pelik, yang khurafat, yang bid'ah contoh dia, tapi bila dia amal, jadi untuk diri dia. Kenapa perkara ni berlaku? Pertama, Allah Ta'ala uji kita dengan keyakinan yang kita ada terhadap petunjuk Nabawi tentang amalan yang diajar oleh Nas. Kalau kita beramal tak yakin, tidak melalui jiwa sanubari, tauhidkan Allah, ikhlaskan diri, ittiba'us sunnah, nak mengikut sunnah Nabi SAW, bersungguh lillahi ta'ala, kalau tak mari benda ni, susah untuk satu doa, satu zikir itu jadi pada diri kita. Sebab tak ada yakin kita pada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang disebabkan benda ni bomoh duk ajar, kita duk yakin bomoh ni sebab apa? Ribu orang jumpa dan dia kata semua duk amal benda ni, duk pegang benda ni, duk simpan benda ni, semua pakat sembuh belaka, semua duk elok belaka. Walaupun benda tu kita tahu khurafat, bid'ah, habis segala perkataan semua ada kat situ, haram semua tak boleh, tapi dia guna jadi sebab dia yakin benda ni, dia yakin dengan unsur tu. Yakin ni lah penimbang dia. Allah Ta'ala uji dia ketika itu, dia lakukan kesilapan, dia pilih untuk buat benda yang silap itu, tapi benda tu jadi untuk diri dia. Sedangkan ada zikir yang kita amal yang takluk untuk diri dia, sebab dia mari balik pada keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu orang kata, kenapa orang kata baca surah Al-Fatihah sakit, baca tiup pada air ataupun tiup pada tangan, sapu pada anggota yang sakit, dengan izin Allah boleh sembuh. Saya ni baca Fatihah sampai pahit mulut-mulut saya, tapi tak ada apa pun. Dia kena berbalik-balik, yakin dia, faham dia setiap kalimat yang dia minta, bersungguh dia tawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ini semua berkaitan dengan iman seseorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita taufik. Dan akhir sekali, antara amalan yang terkenal pada kita untuk kita amal setiap pagi, setiap petang, iaitulah seperti mana yang diajar oleh baginda alaihi salatu wassalam dan riwayat Abu Daud,
Iaitulah setiap di kalangan kita ni jangan tinggal membaca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang membaca ayat-ayat ini, takfika min kulli syai'. Nabi pesan kepada sahabat ketika itu, cukup Allah Ta'ala lindung daripada setiap perkara bahaya, perkara buruk, sebab kita membaca 3 qul itu. Jadi mudah-mudahan di dalam kesempatan yang ada ni adalah sedikit sebanyak ilmu yang bermanfaat. Macam yang kita sebut pada awal tadi, apa faedah bila kita menuntut ilmu? Barang yang dah lupa, kita duk ingat balik. Apa yang kita langsung tak tahu, kita tahu. Apa yang tak sangka sebenarnya, kita dah belajar. Rupa-rupanya salah. Jadi hari ini kita dapat betulkan. Itulah kelebihannya bila kita hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين رب العالمين. Hadirin sidang mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali, duduk sebentar dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita ini. Dan antara perkara yang paling penting bila kita duduk dalam majlis ilmu ialah pertama, niat kita. Iaitulah niat hendaklah ikhlas lillahi ta'ala. Kerana niatlah pahala ataupun markah setiap di kalangan kita ini berbeza-beza. Ada yang kerana amalan yang sedikit, kecil, terlalu remeh, tetapi kerana niatnya yang murni sangat, ikhlas sangat lillahi ta'ala, amalan yang sangat kecil tu begitu berganda pahala Allah Ta'ala beri. Ada orang yang patutnya amalan ni pahala dia kita tahu dah sangat besar dia boleh dapat, tetapi kerana niat dia tidak tulus, murni lillahi ta'ala, dia tak dapat habuan yang sepatutnya, rugi dia. Samalah kita apabila menuntut ilmu ini. Dan setelah kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, perlu kita ketahui bahawa setiap kali kita mari mengaji agama, menuntut ilmu ini, ianya sama ada mengingatkan balik apa yang telah kita lupa. Itu lebihnya mari mengaji. Selama ni kita kata hak ni aku tahu dah, hadis ni aku dah pernah dengar dah, ayat ni aku tahu dah. Tapi kadang-kadang kita lupa. Maka kerana majlis ilmu kita ingat balik. Oh, hak ni 5 tahun dulu aku dah pernah dengar. Oh, hak ni 3 bulan lepas aku lupa dah, hari ni aku ingat balik. Itu kelebihannya orang mari mengaji. Begitu juga bagi yang tak tahu apa-apa, kerana dia menuntut ilmu, dia tahu. Dia dapat ubat diri dia daripada tak reti, daripada daerah kejahilan. Ada ubat dia ambil, iaitulah ubat dia mari majlis ilmu, dia reti. Macam itulah kita bila sakit, kita perlukan sesuatu nak bagi tenaga balik diri kita. Jahil kita ni, ubat dia ilmu. Ilmu yang benar menyebabkan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita ketika hidup atas dunia, dan Allah rahmat kita nanti pada hari akhirat. Ikhwatal iman, di kesempatan yang ada ini, kita nak berkongsi bersama-sama antara perkara yang berat, perkara yang besar, supaya kita ambil
perhatian bersungguh supaya kita ambil berat perkara ini, iaitulah sebab penyelewengan pemikiran dalam memahami agama yang kita sangat sayangi, yang kita pegang selama ini. Pertama, seperti mana yang kita tahu, agama Islam ini didirikan di atas wahyu. Terbinanya agama ini di atas wahyu yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam suratul Anbiya pada ayat yang ke-45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa yang ada mushaf ataupun apps Quran boleh lihat suratul Anbiya ayat yang ke-45. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summu du'a idza ma yunzarun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah memberi amaran kepada kamu dengan wahyu Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku. Dan sudah tentu orang-orang yang peka tidak dapat mendengar seruan apabila mereka diberi amaran. Maka janganlah kamu menjadi peka kerana azab Allah sangatlah berat. Begitu juga Allah Ta'ala ingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-113. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab dan al-hikmah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak tahu sebelum pada ini. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sesungguhnya kurniaan Allah ke atas engkau sangatlah besar. Dan bila Allah Ta'ala sebut begitu kepada kita, jelas agama ini dasar utama dia ialah wahyu. Itu pokok cara dibinanya. Di bawah ni dasarnya wahyu. Dan Allah Ta'ala telah fardukan kepada kita sekalian manusia ni untuk mengikut petunjuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Quran telah ditunjukkan kepada kita siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tak langsung, dia sebenarnya telah mentaati Allah Jalla wa Ala. Kalau kita lihat surah An-Nisa ayat yang ke-80, apa yang Allah Ta'ala firmankan kepada kita? Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, tetapi siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, dan kami tidaklah mengutus engkau kepada mereka untuk mengawasi mereka. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala ingatkan juga kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, sekiranya kamu semua mencintai Allah, maka ikutlah aku, ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu semua akan disayangi oleh Allah dan akan diampunkan oleh Allah akan dosa-dosa kamu, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Maka seperti mana yang kita tahu berdasarkan dalil-dalil ini, nak tegakkan agama Allah Ta'ala, nak hidupkan agama Allah Ta'ala dengan cara yang dituntut oleh syariat, dengan cara yang benar, takkan dapat melainkan dengan cara kita faham kitab Allah, melainkan dengan cara kita faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu kita kena jelas. Kan itu disebut oleh sebahagian ilmuwan. Katanya Abu Hamzah Al-Bazzaz, man alima at-tariqul haq sahala alaihi sulukahu. Siapa yang tahu jalan yang benar, mudahlah bagi dia untuk tempuh jalan itu. Wala dalila ala tariq, dan tidak ada petunjuk untuk ketahui jalan itu melainkan dengan mengikut petunjuk yang telah disuluh oleh baginda alaihi salatu wassalam, daripada ucapan baginda, perbuatan baginda, hal ehwal keadaan baginda. Itulah yang kita kena jelas. Disebabkan itu kalau kita lihat apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Muhammad pada ayat yang ke-19, fa'lam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Oleh itu, tetapkanlah pengetahuan dan keyakinan kamu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan dan bagi dosa orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dan ingatlah, Allah mengetahui gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu akhirnya nanti pada hari akhirat. Maka Allah galakkan kepada kita orang beriman supaya tafaqquh, memahami agama ini. Sebab itu bila Allah Ta'ala seru, Allah ingatkan kita dalam ayat surah Taubah, ayat yang selalu orang yang mengaji agama ni ingat. Mereka hafal, mereka renung ayat ini. Apa yang Allah Ta'ala ingatkan dalam surah Taubah ayat yang ke-122? وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semua pergi berperang. Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja daripada tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang itu kembali kepada mereka, la'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka dapat berjaga diri. Sebab itu Allah seru, kod-kod mana pun dalam ramai-ramai orang beriman, mesti ada segolongan, satu pihak yang mereka ni bersungguh-sungguh mengaji agama. Nah, ini kita nak pergi, sebab kalau tak faham mengaji agama sungguh-sungguh, mulanya menyeleweng. Faham agama cara lain. Wahyu kata begini, tapi dia faham kod lain. Itulah sebabnya menyeleweng agama ni, rosak agama ni. Dan untuk mengetahui, untuk faham Al-Quran, untuk faham sunnah Nabi SAW, jalannya banyak. Dan ada alat yang perlu ada bagi seseorang untuk faham. Dan sesiapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala boleh faham, boleh guna alat yang digunakan, boleh guna alat yang sesuai untuk faham agama, maknanya Allah telah memberikan kefaqihan pada diri dia. Tetapi sesiapa yang pada diri dia tu alat ni tak ada untuk faham agama, alat tu dia tak ada, dia takkan faham, boleh faham dengan betul agama dia. Dan siapa yang tak boleh faham dengan baik agama ni kerana tak ada alat yang sesuai, tak jadi faqih lah dia. Dan bila tak jadi faqih, bahaya untuk diri dia sebut sesuatu perkara yang melibatkan agama yang agama tak sebut macam tu, dia pergi sebut. Sebab itulah menyeleweng apa yang kita nak sebut dalam tajuk yang kita nak huraikan ini. Kerana itu dalam banyak-banyak jalan untuk faham agama ni, salah satu dia at-ta'allum. Ini yang pertama. Dalam banyak-banyak cabang untuk faham agama, perkara yang paling penting yang pertama at-ta'allum. Satu orang kena belajar. Sebab itu ya Allah Ta'ala ingatkan dalam surah Taubah tadi yang kita baca ayat yang ke-122, dalam mana ada grup sebahagian yang nak berjuang, berjihad, mempertahankan agama, mempertahankan wilayah. Dalam semua ni mesti ada segolongan yang pergi mengaji agama, la'allahum yahdharun, supaya mereka yang pergi tu tak ada masa nak mengaji ni, puak-puak yang ada masa ni boleh ingatkan mereka bila mereka balik. Nabi SAW ingatkan kepada kita, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu ni dia dapat dengan cara dia mengaji, dan fiqh ni dia faham dengan cara dia bersungguh menghabiskan masa memahami agama. Dan seperti mana yang kita semua kena ambil perhatian, nak faham Al-Quran, nak faham sunnah Nabi SAW, jalan dia cukup penuh dengan ranjau berduri, susah, kena bersungguh. Dan kita kena ambil
dengan para ulama Rabbani yang rasikh, yang mendalam ilmu dia, yang kita kenali amanah, jujur, ikhlas, bertanggungjawab mengajar agama. Dan bila kita sebut ulama tu, orang yang alim ni mesti sifatnya Rabbani, maknanya satu orang yang ada ilmu, hendaklah kita boleh cam cara dia. Antaranya dia beramal dengan ilmu. Kata Ibnul Arabi, "Idza kana ar-rajulu 'aliman 'amilan mu'alliman, qila lahu rabbani." Apabila satu orang itu dia ada ilmu, dia beramal dengan ilmu dia, dan dia ajar pula ilmu yang dia reti, faqila lahu rabbani, dia disebut sebagai rabbani. Fa in khurima haslatan minha, apabila tercabut salah satu daripada benda ni, dia ada ilmu tapi dia tak beramal, ataupun dia beramal tapi tak ada ilmu, ataupun dia tak ajar orang, maka lam yakul lahu rabbani, dia tak digelar sebagai rabbani. Sebab itulah di kalangan para ulama, mereka sebut ilmu ni nak diambil, biarlah diambil daripada orang yang telah matang usia dia, bergelumang dengan ilmu ni. Diambil daripada akabirahum. Jika diambil daripada orang yang masih mentah, belum lautan ilmu ni, dia belum betul bersungguh berenang untuk dia keluarkan satu fakta yang tak tepat berkaitan dengan agama, cukup besar. Risiko dia ialah menyebabkan kesesatan akan berlaku. Dan itu yang kita sebut yang pertama, salah satu caranya ialah seseorang itu kena ada ta'allum, kena belajar. Yang kedua, di antara alat untuk kita boleh faham agama ialah kita kena cerdik, kita kena reti, kita kena faham. Yang mana kecerdikan ini merupakan rezeki yang Allah Ta'ala berikan bila dia mudah untuk faham. Cerdas minda dia, mudah untuk dia bila ada masalah dalam agama, mudah untuk dia boleh faham lebih banyak. Sebab itulah apabila satu orang tidak memiliki kecerdikan yang cukup, apabila dia baca sekadar baca dan dia tidak menuntut ilmu dengan guru, maka risiko untuk dia sebut sesuatu yang salah, hasil dia buat macam matematik, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ilmu agama tidak begitu, dia tak hitam dan putih. Walaupun hukum dalam kitab dia kata hukumnya haram, tetapi aplikasinya barangkali bila kena dengan situasi tertentu, haram tu mungkin boleh berubah. Macam mana haram ni boleh berubah hukumnya jadi harus sementara? Dia takkan dapat, melainkan kena ada alat untuk faham isi dalam kitab. Kerana itu kalau hanya dia baca sekadar baca, kemudian tak berguru pula, menyebabkan nanti macam tajuk yang kita duk hurai ni, terseleweng dia dalam memahami agama, fitnah. Maka antara sebab-sebab yang menyebabkan boleh terseleweng seseorang dalam memahami agama dengan cara yang betul, antaranya ialah apabila kita pergi rujuk kepada orang yang jahil dalam agama. Inilah yang masalah yang antara yang terbesar yang diuji di atas kepada masyarakat kita, dalam umat kita ini. Berpecah belah saf kaum muslimin apabila kita mengambil irsyad, mengambil petunjuk, kita rujuk kepada mereka yang tidak faqih, tidak memahami agama daripada pintunya yang sebenar. Hal ini telah dipesan kepada kita dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia dengar baginda alaihi salatu wassalam bersabda, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, sesungguhnya Allah Ta'ala tak mencabut ilmu sekaligus daripada hamba-hambanya, walakin yaqbidu al-ilma biqabdil ulama, tetapi ilmu tu dicabut, hilang dengan matinya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman,
Sehingga apabila dah tidak berbaki, tidak tinggal lagi orang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mulalah ambil tokoh-tokoh, diangkat orang-orang yang jahil. Fasu'ilu, mereka bertanya pada orang-orang jahil ni, fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun jawablah, berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang yang lain. Itu yang pertama. Sebab macam mana boleh menyelewengnya kita boleh faham agama dengan cara yang sebenar? Sebab kita bersandar, kita bersandar berharap kepada orang yang jahil. Itu salah. Mulai hari ini, berhentilah pergi rujuk pada orang yang jahil. Carilah ulama yang rabbani, yang ada ilmu, yang diyakini ilmunya daripada kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, yang beramal dengan ilmunya dan mengajar, menyebarkan ilmunya dengan amanah. Yang kedua, antara sebab menyelewengnya seseorang daripada memahami agama dengan cara yang betul, kerana tidak memahami tujuan, tuntutan syariat bila diturunkan. Sebab itu, di antara peristiwa yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, apabila harta rampasan perang ni dibahagi-bahagikan. Satu orang tengok apabila Nabi SAW bahagi-bahagikan harta, ya Muhammad, dia kata, ittaqillah ya Muhammad, bertakwalah pada Allah Ta'ala ya Muhammad. Maka kata Nabi SAW, inna min dhi'i hadha, daripada keturunan orang ini, au fi aqibi hadha qaumun yaqra'una al-Quran, daripada orang yang duk sebut supaya aku bertakwa pada Allah Ta'ala ni, akan lahir daripada susur galur keturunan dia kaum yang membaca Al-Quran, la yujawizu halajirahum, tapi tak lepas daripada kerongkong. Maksud dia apa? Iaitulah mereka ni hanya baca Quran tetapi tidak memahami isi Al-Quran. Maqasid Quran itu dia tak dapat faham. Sebab itulah bahayanya bila kita tidak memahami tujuan syariat bila diturunkan tu kenapa, kita tak boleh jelas untuk faham agama. Sebab itulah bila kita lihat Quran ni bahasa apa? Quran ni Allah Ta'ala turunkan dalam bahasa Arab yang jelas dan diterangkan isinya oleh baginda alaihi salatu wassalam. Jadi tak adalah cara untuk kita boleh faham Al-Quran melainkan salah satunya iaitulah kita memahami bahasa Arab dengan baik. Ini khusus fokus kepada orang yang bidang dia bersungguh nak mengaji agama secara khusus. Bukan yang jenis mari mengaji sikit-sikit sekadar untuk beramal. Ini untuk orang yang talibul ilm, orang yang mutakhassis, yang nak ambil pengkhususan dia dalam bidang agama. Salah satu perkara besar yang perlu dia ambil berat ialah memahami bahasa Arab sebaik mungkin. Kerana itu, antara yang dipesan oleh para fuqaha, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا لَزِمَ كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي أديت به. Apabila perkara ini diketahui dengan jelas, maknanya pentingnya bahasa Arab, maka hendaklah sesiapa yang ingin memerhatikan, meneliti tentang Al-Quran, meneliti tentang sunnah, untuk mempelajari bahasa yang kedua-duanya ini sebut, iaitulah Quran dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Sunnah dalam bahasa apa? Nabi SAW sebut dalam bahasa Arab. Maka mesti untuk faham bahasa Arab. Sebab itu perkara yang pertama yang perlu diambil berat oleh orang yang nak mengkhususkan diri dia dalam bidang agama, mestilah bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab. Jika tidak, nanti jadi silap. Sebab itulah terkenal cerita bila Tok Guru baca kitab untuk uruskan jenazah, dan disebut dalam kitab tu perkataan
Laf, lam, banun. Labin ataupun batu-batu yang kita tempa daripada tanah tu, kita kepal-kepal, kita letak dalam jenazah, dalam liang lahat. Apabila dibaca oleh anak murid, bila tak mengaji bersungguh dengan tok guru dia, labin tu diterjemah laban. Apa kesudahannya? Bila dia baca kitab nak uruskan jenazah ni, dan hendaklah diletakkan laban ke dalam liang lahat. Sebenarnya hendaklah diletakkan labin ke dalam liang lahat. Apa kesudahan dia? Bila mari sebelum jenazah nak disimpan, dia letak dulu, dicurah dulu susu dalam tu. Kan kebeza laban dengan labin. Macam mana boleh reti beza ni? Kena reti bahasa Arab. Maka itu perkara yang penting. Kemudian antara sebab menyeleweng seseorang dalam memahami agama, kerana dia duk cari-cari perkara yang samar-samar, yang meragukan dia dalam nas, dalam Quran dan Sunnah, dan meninggalkan sesuatu yang muhkam. Bismillah. Dalam kaedah ilmu syariah kita ni, caranya orang-orang yang sangat dalam ilmunya dalam agama, mereka yang beriman dengan kitab Allah, mereka ni sangat berhati-hati beriman dengan perkara yang sudah sedia jelas, muhkam dalam Quran, dan berhati-hati tidak mencari-cari maksud yang samar, mutasyabih dalam Al-Quran. Hal ini kita boleh baca dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Apa yang Allah ingatkan kita? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Pada ayat yang ketujuh Allah ingatkan dalam surah Ali Imran, Dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar daripada Quran itu ialah ayat yang muhkamat, yang jelas, tetap, tegas, nyata maknanya, jelas maksudnya. Dan ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu pokok isi Al-Quran. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dan yang lain pada ayat pokok isi Al-Quran itu ialah ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar, tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar daripada Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari takwil, memutarkan maksudnya menurut yang disukai. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsir maksud yang sebenar, melainkan Allah. Dan warrasikhuna fil ilm, orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu agama, mereka menyebut amanna, kami beriman kepadanya. Semuanya itu datang daripada sisi Tuhan kami, dan tiadalah yang mengambil pelajaran, pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran. Maka bila Allah Ta'ala dah ingatkan ayat seperti ini, sama juga seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, pernah berlaku pada zaman baginda alaihi salatu wassalam, di kalangan sahabat mereka duduk sambil membaca ayat Quran. Apabila mari bapa ayat, mari perkataan ayat tertentu dalam Quran ni, sesama mereka berkelahi tentang maksud ayat ini. Maka marilah baginda alaihi salatu wassalam sambil menyebut mahlan ya qaum, bawa bertenang wahai kaum, bihadza ahlakatil umam min qablikum, disebabkan perkara inilah telah binasa umat sebelum di kalangan kamu, biikhtilafihim ala anbiyaihim, sebab berbezanya mereka terhadap para nabi mereka. Wa darabahumul kutub ba'daha bi ba'd, mereka saling bertelagah tentang makna kitab di kalangan mereka. Innal Qur'ana lam yanzil yakdhibu ba'dahu ba'da,
Quran ni, kata baginda alaihi salatu wassalam, dia tak turun untuk saling tuduh menuduh, berdusta antara satu sama lain. Bahkan isi Al-Quran isinya saling menyokong, membenarkan antara satu sama yang lain. Fama araftum minhu fa'malu bihi. Apa yang kamu tahu daripada isi Al-Quran, kamu beramallah dengannya. Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Apa yang kamu tak tahu dalam isi Quran ni, pulangkanlah balik perkara yang kamu tak tahu tu kepada orang yang lebih tahu. Apa maknanya ini? Maknanya ialah dalam nas, dalam Quran mesti ada mana-mana bahagian ayat yang kita tidak tahu maknanya, hendaklah kita rujuk perkara itu kepada orang yang lebih mengetahui. Lebih-lebih lagi jika ayat itu melibatkan ayat yang samar-samar, janganlah kita memandai-mandai menyebut sesuatu yang kita tidak tahu. Kerana kesesatan yang telah banyak dibawa oleh mereka yang melampau ini, penyelewengan agama ni, salah satunya kerana susahnya mereka untuk memahami ayat yang telah pun jelas isinya dalam Quran, dan mereka lebih memilih ayat-ayat yang samar maknanya, tidak difahami maksudnya dengan jelas. Itu antara sebab yang berikut. Yang berikut ini pula, iaitulah sikap mengambil sebahagian dalil dalam nas dan meninggalkan dalil yang lain. Bila kita buat begini, inilah puncanya salah satu sebab menyelewengnya seseorang dalam memahami agama dengan cara yang betul. Apabila kita lihat dengan kacamata ilmu yang sebenar, bila kita memandang satu masalah agama, hendaklah kita tengok dalam kacamata keseluruhan dalil itu. Kita kena lihat, tak boleh kita pilih dalil ini sahaja kemudian kita ketepikan dalil yang lain. Dalam erti kata apa dia? Iaitulah bila kita nak keluarkan hukum, dalil-dalil dalam Quran, dalil-dalil dalam hadis, kita kena kumpul semua. Kerana kita tak tahu mana satu yang dalilnya kuliah, dalilnya merangkumi kesemua, ataupun sebenarnya dalil ini sebahagian daripada semua perkara ini, ataupun mana satu dalil yang am, mana satu dalil yang khusus, mana satu dalil yang telah mansukh, mana satu dalil yang telah dinasahkan. Kesemua perkara ini, apabila kita ambil ringan, asal jumpa dalilnya kita pergi petik, tanpa kita nilai benda ni asalnya, adakah dalil ni dalil umum, adakah dalil ni dalil khusus. Bila kita tak ada perkara ini, kita tak memerhatikan dalam keseluruhan nas, dalam semua konteks ni kita kena perhati betul-betul. Kalau kita tak buat begitu, akhirnya apa jadi? Bila kita jumpa satu dalil, ni ada dalil ni, ni dah ada dalam kitab, asal ada dalam kitab, asal ada dalil. Ini masalah sebahagian orang yang menuntut ilmu agama, yang nak serius dalam menuntut agama tetapi tidak serius bersungguh-sungguh. Dia nak serius tapi dia tak serius bersungguh-sungguh. Maksud dia apa? Dia tak cukup bersungguh. Bukan ertinya bila buka saja helaian kitab, jumpa satu dalil, terus keluar jawapan. Ataupun bukan asal ada dalil dalam kitab, terus kita kata ada dalil dalam kitab. Dia tidak semudah itu perkara. Nak blend semua ni, nak lumatkan semua ni, perlu penelitian yang bersungguh. Jika tidak, itulah yang kita sebut, inilah salah satu punca penyelewengan dalam memahami agama dengan cara yang benar. Begitu juga antara sebab macam mana terselewengnya seseorang dalam memahami agama dengan cara yang benar, dia tidak melihat kesan hukum apabila dia dikeluarkan. Syariat bila turunkan pelaksanaan yang kita buat, kod-kod mana pun dia berakhir dengan semuanya demi memberikan maslahat yang terbaik kepada umat yang bila beramal, dan nak menutup perkara-perkara buruk mafsadah supaya dia berterusan boleh berlaku kepada seseorang. Kerana itu, dalam hal ini bila kita dapat faham perkara ini dengan baik, satu
Satu hukum dia dibina tujuannya ialah memelihara maslahat. Sama ada maslahat ni demi menjaga agama, demi menjaga nyawa, demi menjaga harta, demi menjaga maruah. Semua tu ditimbang untuk menutup mafsadah keburukan yang bakal berlaku. Ambil contoh, antaranya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah tegur orang beriman dalam suratul An'am ayat yang ke-108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu mencaci mereka-mereka yang menyeru selain daripada Allah Ta'ala, sembahan-sembahan selain daripada Allah Ta'ala. Akibatnya, apabila kamu mencaci maki sembahan mereka, fayasubbullaha adwan bighairi ilm, menyebabkan musuh akan mencaci hina balik Allah Ta'ala tanpa ilmu. Kita tahu dah, sembahan yang mereka sembah itu, orang beriman, Allah ingatkan, kita tahu dah, semuanya ini kufur, menyeleweng, sesat belaka. Tapi tak halal untuk kita menghina, sebab mereka akan hina balik kemuliaan Allah Jalla wa'ala dalam keadaan mereka tu jahil. Mereka tak layak untuk menghina Allah Azza wa Jal disebabkan ketinggian kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sebabkan mereka tak tahu. Sebab tu kita jangan cari pasal pergi hina sembahan agama lain, sebab ada kesan buruk yang lebih teruk akan berlaku. Sama juga halnya apabila kita lihat tujuan syariat ni, kita kena lihat kesan bila satu hukum tu dibuat. Kerana itu faqihnya baginda alaihi salatu wassalam, apabila orang duk petikai, kenapa Nabi SAW tak bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Sebab antara kejahatan dia yang jelas apabila balik daripada satu ekspedisi perang. Abdullah bin Ubay bin Salul ni antara antara orang watak utama di Madinah ataupun di Yathrib sebelum Islam mari. Dia antara watak utama, orang duk bersandar dengan dia. Dia antara orang besar, VIP di Madinah. Bila mari Islam, Nabi SAW disambut oleh kaum Ansar. Lama kelamaan peranan ataupun nama Abdullah bin Ubay bin Salul ni makin tenggelam. Mari dendam pada diri dia. Sebab dia ingat dia boleh jadi orang yang besar di Madinah. Kerana itu, banyak perkara yang dia sebut, dia buat menunjukkan dia ni protes. Walaupun dia masuk Islam, banyak perkara yang dia tunjuk, dia buat menunjukkan dia protes kepada Islam. Antara kemuncaknya ialah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-Munafiqin, yang mana sekembalinya pada perang dia sebut la'ir raja'na ilal madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Sekiranya kita balik, kita pulang semula ke Madinah, kita akan keluarkan, kita orang-orang yang mulia ni, kita akan hambat, usir keluar orang-orang yang hina di kalangan kita. Yang nak dimaksudkan ini ialah orang Islam. Dia nak halau orang Islam. Dia ada dendam di situ. Sampai ke muncak, sebahagian sahabat kata, kalau dah begini jahatnya, ada unsur nak sabotah orang Islam, nak halau kaum muslimin daripada Madinah, dia dah sampai peringkat kena bunuh. Maka bila dibawa isu ni kepada Nabi SAW, Nabi tolak saranan sahabat supaya dibunuh. Apa kata baginda alaihi salatu wassalam? La yatahaddathu an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Tak mau di kalangan manusia ni bercakap-cakap bahawa Nabi Muhammad membunuh sahabatnya. Sebab baginda alaihi salatu wassalam nampak kesan kemudian tu bila dilaksanakan hukum ini. Sama juga bagaimana Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan bahawa keinginan Nabi pada asalnya sallallahu alaihi wasallam nak bina semula Kaabah dalam bentuk asal yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam pun begitu, disebabkan masyarakat di Mekah waktu itu baru saja masuk Islam. Kalau perkara pertama yang dibuat ialah runtuhkan Kaabah, buat balik
struktur dia, binaannya dalam bentuk asal dibina oleh Nabi Ibrahim. Dalam keadaan orang Mekah baru masuk Islam, baru nak kenal balik agama Allah Ta'ala ni, kacau mereka. Mereka mungkin terperanjat, mungkin mereka keluar balik pada agama, mereka mengamuk dan sebagainya. Kerana itu Nabi SAW sebut, laula anna qawmaka hadithun ahduhum bil jahiliyah fa akhafu an tunkira qulubuhum an udkhila al jadra fil bait wa an ulsiqa babahu fil ard. Kalaulah bukan kerana mereka tu baru saja keluar daripada jahiliyah, aku dah ubah dah Kaabah ini, bentuk asal Kaabah, maka apa yang kita nak sebut pada hujung itu ialah hukum tak semudah-mudah asalkan apa yang ada dalam kitab boleh diterjemahkan dalam aplikasi kehidupan seseorang. Dia perlu dilihat semula apa kesannya, apakah maslahatnya sesuatu hukum itu bila dibuat, terutamanya apabila dia melibatkan ijtihad. Sekiranya perkara-perkara ini tidak diperhalusi, diperbaiki semula, yang kita sebut pada awal tadi, kalau kita rujuk orang yang jahil dalam agama, kalau kita duk perhatikan nas yang samar-samar dalam Quran, sebaliknya meninggalkan nas yang muhkam, kalau kita tidak bersungguh memahami bahasa Arab untuk memahami kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, khususnya orang yang bergelumang dalam ilmu agama ni secara khusus, kalau kita tidak melihat ma'alat, kesudahan hukum itu apabila nak dibuat, kalau kita tak perhatikan semua perkara ini, maka akan berlakulah penyelewengan dalam memahami agama yang sebenar. Sebab itu kita tengok, dia baca Quran, ayat tu sama. Kita baca Al-Quran, ayat tu sama. Dia baca hadis tu riwayat yang sama. Kita baca pun hadis tu riwayat yang sama. Tetapi kenapa natijah hukumnya berbeza? Jadi soalan ni bukan semudah kerana dia tak faham, kerana saya faham. Kerana dia sebut hukum lain, saya sebut hukum lain. Kerana dia di alam lain, saya di alam lain. Tak. Kita kena berbalik-balik. Macam mana boleh berbeza ni? Adakah berbeza tu berbeza yang dibenarkan? Ataupun adakah berbeza ni adalah punca penyebabnya kerana kejahilan, kerana tak merujuk kepada alim Rabbani yang sebenar, yang amanah, yang menghuraikan agama ni dengan cara yang telah ditelusuri jalannya oleh para ulama zaman berzaman. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menjauhkan kita daripada semua jenis penyelewengan ini. Semoga apabila kita tahu sedikit sebanyak perkara-perkara ini, kita bolehlah berhati-hati. Kerana kita sebut akhir sekali, kita duduk zaman yang kita lebih bergantung melihat isu dalam media sosial. Kita hanya suka klik ilmu apabila ilmu tu orang kata melibatkan isu panas. Bila ada kontroversi fulan sebut satu perkara, bila ada satu isu baru, lalu ramailah orang duk sebut, kita pun suka dengar benda tu. Kemudian kita tinggalkan perkara asas yang kita kena buat sebagai seorang Muslim. Daripada pagi sampai ke malam, amal soleh kita kena terus buat. Tapi satu orang Muslim, ilmu yang tu dia tak nak ambil berat. Fiqh dia tentang ibadat dia tak nak ambil berat. Setiap sunnah-sunnah daripada pagi sampai ke malam sebelum dia nak tidur, dia ambil ringan. Tapi dia ambil masa sanggup habis cari isu-isu panas. Klik dengar itu, dengar ini, benda yang akhirnya tak beri faedah pada diri dia. Maka semua fitnah ni hendaklah kita jauhkan sama sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Insya-Allah jika ada kelapangan lain masa, kita akan bertemu kembali dalam tajuk-tajuk yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.